أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Maksudnya, pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar takut. Pemandangannya tunduk gerun. Mereka yang engkar berkata sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu. Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembali kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Menghidupkan semula tidak sukar kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Ayat-ayat ini menceritakan tentang berlakunya hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat yang wajib kita beriman kepadanya. Dahulunya ramai kalangan manusia yang tak percaya hari kiamat. Melalui kajian-kajian moden yang ada pada hari ini, apabila mereka menggunakan alat-alat yang canggih, mereka dapat mengesan bagaimana bulatan bumi yang sangat besar ini pastinya dah tak betul. Dengan sebab gempa bumi yang banyak, dengan sebab keretakan, sama ada pembangunan yang tidak teratur, membuang bukit mengikut hawa nafsu, menibuh paya ikut suka, melakukan ujian senjata, letupan yang menggegarkan bumi dengan alat-alat rekaan manusia sendiri. Di samping manusia mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir dengan nyata keburukan di darat. Di darat berlaku keburukan, di laut juga berlaku keburukan, dengan sebab kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka, menyebabkan pusingan dunia dalam keadaan kedudukan yang tak betul, sejuk yang luar biasa, ramai yang mati, manusia mati, binatang mati, pohon pun mati, banjir yang tidak menentu, kemarau yang menggerunkan, gelombang dan pasang laut yang menggerunkan juga, berbagai-bagai bencana alam. Hari ini ramai ahli sains sudah percaya
bahawa kiamat akan berlaku. Tak boleh dihalang. Orang Islam memang percaya. Orang kafir pun dah mula percaya. Ada siapa letak tarikh? Baru ni kata bulan 12 baru ni nak kiamat dah. Rupa je tak jadi. Tak jadi kiamat. Ada setengah orang kita tu percaya sungguh. Percaya sungguh bersedia untuk kiamat. Bodohnya. Padahal kita orang Islam. Kita sudah lama diajar oleh Quran. Diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari daripada mati, tak boleh lari daripada kiamat. Kita disuruh bersedia untuk mati dan untuk hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Hari bergoncangnya yang menggoncangkan. Bergoncang oleh yang bergoncang. Seluruh alam bergoncang. Bukan sahaja bintang cakrawala, matahari dan bulan bertaburan. Bertepuh di antara satu sama lain. Menjadi hancur lebur. Bahkan bumi tempat kita berpijak, bukit, bukau, gunung, ganang tercabut. Diterbangkan oleh angin yang kuat. Laksana kapal yang ringan. Debu yang ditiup angin yang kuat. Sebesar-besar gunung, sebesar-besar gunung ganang yang kuat tercabut. Laut melempah. Manusia yang kecil ni apatah lagi. Dalam keadaan goncang yang hebat, semua yang hidup mati. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam hadis. Tatba'uha ar-radifah. Diikuti oleh tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua ni menghidupkan yang mati. Dibangkitkan semula. Mengikut satu riwayat, selang di antara yang pertama yang kedua ialah 40 tahun. 40 tahun itu adakah mengikut perhitungan hari yang ada ataupun hari-hari akhirat? Satu harinya 1000 tahun. Kelah 40 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Ataupun perhitungan apa? Wallahu a'lam. Itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa kehidupan kita di atas dunia ini pendek sangat. Terlalu pendek dibandingkan dengan masa yang luas yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah manusia yang dihidupkan semula dengan makhluk-makhluk yang lain. Qulubun yawma idzin wajifah. Hati mereka pada hari itu dalam keadaan ketakutan. Semua dalam keadaan ketakutan. Termasuklah para malaikat. Termasuklah para nabi dan rasul. Rasa takut sama. Di masa itu. Hanya pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Absaruha khashi'ah. Pandangan mereka itu dalam keadaan yang sangat rasa gerun, rasa takut. Kalau khusyuk semayang ni, khusyuk rasa takut kepada Allah Ta'ala. Khusyuk pada hari itu tak tergambar betapa dahsyatnya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang yang kafir yang membohongi hari kiamat itu, mempersenda dan bermain-main, adakah mereka semua akan dikembalikan hidup semula? Mereka menafikan berlakunya hari kiamat secara mempersenda dan mempermain-mainkan. Aidza kunna izaman nakhirah, setelah kita dijadikan tulang-tulang yang reput dan hancur lebur, adakah setelah kita manusia dijadikan tulang yang reput hancur lebur boleh dihidupkan semula? Disebut dalam surah Yasin, qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Pemimpin kafir berkata, siapakah yang menghidupkan tulang yang reput ini? Dia ambil tulang, tunjuk depan Nabi, siup tulang tu, nak hidup semula. Mereka memain-mainkan tentang berlakunya hari kiamat. Padahal Allah Ta'ala
sudah menunjukkan dalil-dalil yang banyak pada mereka di atas dunia ini. Bagaimana kemarau panjang yang menghanguskan hutan, membakar rumput menjadi abu. Sebaik saja turun hujan, tumbuh balik. Bukan saja pokok-pokok yang kecil, termasuk pokok-pokok yang besar tumbuh balik. Tengok pada jadi abu tu tak ada dah. Ini Allah Ta'ala tunjuk dalil di hadapan kita. Kekuasaan menghidupkan yang sudah mati. Tapi orang kafir tetap tak percaya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau berlakulah hidup semula, ini satu pusingan yang sangat merugikan kita. Merugikan kita lah kalau berlaku sungguh. Maka oleh kerana perkara itu mereka tak percaya, mereka anggap tak sungguh, mereka anggap bohong, maka mereka terus dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan leka di dunia, buat apa saja, buat main-main dengan hari akhirat, hidup tenggelam di dalam maksiat. Allah menegahkan fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya ia hanyalah satu bangkit yang berlaku sekali saja, sekaligus. Berbilion-bilion makhluk, trilion makhluk, sejak Nabi Adam alaihi salam, sejak mulanya dunia, dibangkitkan oleh Allah sekaligus saja. Allah Maha Berkuasa boleh membangunkan sekaligus mereka yang sudah dimatikan itu. Itulah kekuasaan Allah. Setelah dihidupkan mereka dalam keadaan perangkat dalam masa juta-juta tahun, bila berlaku kebangkitan hari kiamat, dilakukan hidup sekaligus. Fa idzahum bisahirah, tiba-tiba mereka berada di padang yang rata. Celek-celek pika bangun tengok padang yang rata, laksana ruti, rata saja. Tidak ada lagi bukit buka dengan gunung ganang, tidak lagi tanda-tanda. Masih di dunia dulu pergi ke laut, lepas pada pulau kapal, nampak bukit Timiang, nampak bukit besar. Batu duduk kat mana? Serta dengan bukit Timiang. Pulau serta dengan bukit Timiang, sedepa dengan bukit besar. Begitulah mereka yang berjalan di padang pasir, tanda bukit tu bukit ni, bintang tu bintang ni. Tiba-tiba bangun hari kiamat, semua tanda-tanda tu tidak ada. Padang yang sama rata, dalam keadaan yang sangat menggerun dan menakutkan. Itulah dia cerita hari kiamat. Wallahu a'lam.